Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, aku dapat buat video ni pagi. So, sibuk dengan kerja, sibuk dengan assignment aku. So, ini ada masa ni. Ini masa ni untuk aku ni. Okay, by the way, thank you sebab dah tengok video aku ni. Kemudian terima kasih pada yang dah subscribe channel aku ni. So, kita tanpa melengah masa lah. Okay, kita bercerita pasal Fantasy Premier League. Okay, EPL. Okay, game week ke-20 game week 28. Okay. So kalau kau tanya aku, ada beberapa best game yang best pada aku dan ada beberapa game yang tak berapa nak best. So kalau kau tanya, ini yang kita boleh tengok dalam minggu ni, tak silap aku, game week ke-28 tu ada lagi 4 game. Okay, yang aku boleh kata 8 team yang bermain 2 kali double game untuk minggu ke-28 tu. Antaranya Chelsea, Norwich, Newcastle, Southampton, Wolves, Watford, Leeds, Aston Villa. Macam aku cakap tadi, ada beberapa game yang agak best, ada beberapa yang game yang kurang best juga lah. Antaranya kalau kau tanya aku, game yang boleh kata best antara Burnley dengan Chelsea pada kemenangan Chelsea 4-0. Kemudian Newcastle meneruskan rentak dia orang. Sekarang kalau ikut kedudukan Newcastle pun dalam kedudukan nombor Newcastle nombor 14 dalam table. Aku rasa nice untuk Newcastle. Kemudian antara selain tu, kejutan Norwich kalah dengan Brentford 1-3. Wolves juga kalah dengan Crystal Palace 0-2. Seperti yang dijangka, Liverpool menang 1-0. Kalau tanya aku, menang lah. Arsenal agak susah sikit bertemu dengan Watford, main dekat away. Menang 3-2. Kemudian Man City dengan Man U, antara game yang pada aku agak ramai juga tunggu-tunggu antara Man City dengan Man U. Kemenangan Man City 4-1. Kemudian sekali lagi, ini kejutan pada aku. Ini betul-betul mengejut, iaitu Spurs dengan Everton. Kekalahan Everton dengan Spurs 5-0. Kalau ikutkan rugi betul aku tak ambil Sun masa tu. Itu ialah benda yang tak boleh jangka kan. Biasanya benda-benda macam ni kalau ikutkan kita hanya predict. Jadi tak jadi tu, itu sebagai pilihan kita, pilihan terbaik macam aku cakap sebelum ni lah. Game yang double game antara Norwich dengan Chelsea, kemenangan Chelsea 3-1. Sebelum tu Chelsea dah menang dengan Burnley 4-0. Itu game hari Sabtu 5 Mac. Kemudian pagi semalam, pagi semalam menang dengan Norwich 3-1. Southampton sekali lagi kalah. Dengan kali ini kalah dengan Newcastle. Macam aku cakap tadi, kedudukan Newcastle agak selamat. Kalau ikutkan nombor 14 tu, pada aku agak selamat. Tapi kita ada game lebih kurang 10 macam tu, lebih kurang 8, 9, 10 macam tu lebih kurang lah. Masih lagi berjaga-jaga lah pada aku untuk Newcastle ni. Kemudian Wolves menang 4-0 dengan Watford. Yes, kali ikutkan kekalahan kedua dalam minggu tersebut. Kekalahan Watford kali kedua. 4-0. Dan Leeds meneruskan kekalahan dia. Dengan 9 kali ni dengan 3-0. Wow, dalam masa 1 minggu saja. Kali ikutkan Aston Villa ni ada 7 gol dan tak ada bolos. Wow, cantik sebenarnya. Lagi-lagi Coutinho lah yang kita tahu. Ramai yang kalau kau tanya orang akan main ambil Coutinho juga. Aku tak nak panjang-panjang cerita benda ni. So kita masuk kepada aku punya point minggu lepas. Yes, kalau kau tanya aku, point agak cantik sebenarnya, 61. Tapi point yang cantik ni tak semestinya meletakkan kedudukan aku dalam lasik agak bagus. Daripada 142 aku turun 182. Aku kalau kau tanya aku kat mana silapnya, mungkin aku tak fokus sangat pada double game. Aku terlalu fokus sangat pada untuk game-game seterusnya. Kemudian untuk kedudukan overall rank, kalau kau nampak kat situ, daripada 372 419, aku turun 486 520. Wow, kalau kau tanya aku, ini ada lagi kedudukan yang agak teruk sebenarnya. Tapi kalau kau tanya aku,
dari segi point tak ada masalah. Okey, 61 tu pada aku tak ada masalah. Tapi ramai kawan-kawan kita yang terlalu bagus, okey, terlalu pemilihan player yang betul menjadikan point yang agak tinggi kebanyakannya. Okey, boleh katakan pemilihan player yang agak bagus lah. Okey, pemilihan yang tepat. Okey, jadi kita tak boleh nak accept benda tu. Okey, kalau kau tanya aku, move on. Okay, kita move on, kita fikir dulu. Kalau kau tanya aku lebih fikir nak macam mana nak naikkan lagi aku punya point ni. Okay, mungkin aku kena lebih study benda ni, kena ambil tahu lagi lebih. Okay, kita terus pada previous aku punya player untuk 6 player lah. Okay, antaranya kita boleh tengok ni, aku membuat pilihan player pada mula ni adalah pilihan player yang tak berapa nak cantik untuk minggu tu, iaitu size. Okay, dua perlawanan, aku boleh kata dua perlawanan tu adalah agak mudah sebenarnya untuk Wolf menang. Lagi-lagi bertemu dengan Crystal Palace dalam kedudukan yang pada aku Wolf kat tangga ke-8. Okay, kalau ikutkan Crystal Palace pun tangga ke-11 kalau ikut selepas game lah, 2 game yang ada. Aku boleh katakan Crystal Palace mungkin dalam tangga ke-11 atau 12 lah lebih kurang. Dan game kedua dia adalah bertemu dengan Watford. Okay, yang ini menang dengan Watford 4-0, permainan kat home. Tapi cuma yang aku betul-betul kecewa sikit adalah permainan pertama, game pertama, iaitu bertemu dengan Crystal Palace dengan kekalahan 2-0. Aku boleh tengok kat sini kalau tak ada apa masalah untuk Wolf ni. Okay, kejap untuk Wolf ni, dari segi match, Wolf dalam game tu aku boleh katakan play yang sama juga yang main. Jadi mungkin kalau tanya aku, mungkin lebih percaturan di Crystal Palace agak menarik sebenarnya. Okay, ada Roger Jimenez, ada Wang. Okay, player pun sama juga, kalah dengan Crystal Palace masa tu pun sama juga. Okay, sebenarnya kalau ikut game ni agak balance sebenarnya antara Wolf dengan Crystal Palace ni, tapi berpihak pada Crystal Palace. Okay, dari segi statistik kau boleh tengok kat situ, walaupun ada 2 game, aku boleh katakan ini antara player yang tak berapa nak best lah minggu lepas. Okay, 6 point sepatutnya. Kalau kau tanya aku, mungkin lebih daripada tu. Okay, mungkin lebih. Okay, tapi tak menjadi. Okay, tak menjadi. So jadi kita boleh tengok statistik situ pun, itu lebih kepada attack tau. Kosong shoot, kosong target lah, 0.101 expect goal, lebih kepada attack. Tapi aku agak kecewa sikit pada size ni. Okay, sebab aku, kalau kau tanya aku kecewa bukan pasal apa, pasal aku sendiri pun ambil size dalam minggu tu. Sepatutnya aku tukar 2 player, tapi bila fikir-fikir balik, aku ambil 1 player je lah. Okay, ini antara player yang aku rasa agak kecewa sikit untuk game week ke-28. Sekarang ni kita masuk beberapa player lagi yang aku boleh katakan agak bagus. Antaranya lah Rudiger, okay, Son, Odegaard, Wood, antara lah yang bagus sebenarnya. Okay, kalau tengok pada Rudiger, walaupun Chelsea main 2 game minggu tu, okay, tapi 1 game bertemu Norwich, Rudiger tak main. So aku boleh kata kat sini hanya 1 perlawanan je lah yang Rudiger terlibat. Dari segi shoot, aku boleh kata antara defend yang aku pilih antara 2 ni, antara size dengan Rudiger, aku boleh katakan dia agak bagus. Okay, 3 shoot kat situ bro. Okay, 3 shoot, 1 on target, 0.19 expect goal. Dari segi kipas 0.07 adalah expect assist. Itu untuk Rudiger. Selain Rudiger, aku boleh kredit juga pada James. Okay, antara player yang comeback, okay, daripada injured. So kembalinya James mungkin ramai akan membuatkan akan masukkan Rudiger minggu ni. Lagi-lagi kalau ikutkan minggu ni Chelsea sendiri akan bertemu dengan satu game saja untuk game week ini, game week ke-29, iaitu bertemu Newcastle. Ya, satu perlawanan pada aku agak menarik bila kita nampak yang Newcastle agak tengah cuba untuk naik di tangga seterusnya, dan kita boleh tengok Chelsea pun dalam kedudukan table pun dalam kedudukan ke 3
dan perbezaan dia dengan Man City pun lebih kurang 1 game. Dan minggu ni kalau kau tengok, kita akan cerita kejap lagi benda ni. Selain daripada tu, antara selain daripada Rudiger, aku boleh kata Son dan Odegaard antara player yang kalau kau tanya aku ada Odegaard. Antara player yang aku sepatutnya aku keluar minggu lepas dan aku bawa Son ke dalam tim aku. Tapi poin yang agak bagus kedua-dua player ni, 7 dan 8. Single game je dalam game week ke-28. Dari segi minute play, aku boleh katakan Odegaard lagi lama bermain dengan untuk untuk Son. Lebih banyak bermain. Dari segi gol, ada 1 gol antara dua-dua ni. Dua-dua player ni ada 1 gol masing-masing. Kalau ikutkan sama je poinnya, tapi disebabkan Son ada 1 yellow card, jadi negatif 1 lah kat situ. Dari segi statistik, aku boleh katakan better lagi Son lah. 2 shoot on target. Lepas tu kemudian dari segi on target kosong. Expect goal boleh 0.90. Tapi beza dengan kipas antara dua player ni, aku boleh kata Odegaard lagi bagus dengan 4 kipas dan 0.18 expect assist untuk Odegaard. Dan kemudian kita bercerita pasal Wood. Antara player yang aku boleh katakan aku boleh kata wajar ada lah gitu game week kedua 28 tu. Disebabkan tu, kalau kau tanya aku, kalau kau tanya aku lebih expect lebih daripada tu, daripada Wood sebenarnya. Sebab double game untuk minggu tu, bertemu Brighton menang 2-1, bertemu dengan Southampton 2-1 juga dekat away. Jadi ada home away tu kemenangan. Yes, nice pada aku. Dari segi point pun, kalau kau tanya aku, minute play, confirm 180 minit, confirm main. Goal, ada goal 1, kemudian ada bonus juga. Yes, nice pada aku. Untuk statistik boleh tengok sendiri, tak berapa nak bagus, tapi bila dikategorikan sebagai forward, kita mesti fikir yang Mamat ni perlu ada gol dan gol dan gol dan gol. Inilah yang dicuba dibuat oleh Newcastle. Dan kedudukan dia agak sebelum ni 18, 19, 20 lebih kurang. Sekarang dah naik ke tangga ke 14. Dan kita boleh tengok juga next akan game antaranya lah, kita boleh tengok kejap lagi. Kemudian satu player yang aku rasa sepatutnya aku berkira benda ni daripada awal, iaitu pada asal sebelum startnya game, dalam 2-3 hari sebelum tu, aku telah memilih satu player ni sepatutnya aku mau masuk. Tapi aku mungkin terlepas pandang dalam deadline. Antaranya adalah Coutinho. Yes, bila dah jadi baru aku terfikir macam tu. Tak, sebenarnya kalau kau tanya aku pada awal aku dah draft dulu antara player-player yang aku rasa nak masuk. Dan 6 player ni macam biasa yang aku cakap pada korang sebelum ni, ia adalah sebagai checklist aku, sebagai aku punya plan aku untuk aku buat untuk pertukaran dalam minggu tersebut lah. Price yang agak boleh kategori bagus juga, 7.4, sedang-sedang elok, nice. Bertemu dengan Southampton menang 4-0, bertemu dengan Leeds menang 3-0. Point pun saja 23. Kalau double captain, kalau captain saja dah 46. Nice pada aku, cantik sebenarnya. Minute play, 2 game bermain juga. Game week goal score dia pun ada 2, dah 10 dah situ. Assist lagi dengan clean sheet 2 dan bonus kat situ. Dari segi statistik aku boleh katakan, kalau aku boleh nampak kat sini, adalah 7 shoot, 4 on target, 1.25 adalah expect goal, dan 1 kipas dan 1.1 adalah expect goal, expect assist. Itu yang kita nampak 6 player yang aku boleh katakan antara 6 player ni 5 menjadi pada aku 5 menjadi, yang satu adalah size pada aku tak jadi. Jadi kita masuk kepada game week minggu ni. Game week minggu ni pada aku masih lagi ada double game. Antaranya lah, kita minum. Antaranya lah boleh kita tengok kat sini adalah perlawanan-perlawanan game week untuk game week 29. Arsenal, Brighton, Everton, Liverpool, Newcastle, Spurs. Ini antara player-player yang bermain minggu ni. Antaranya. Dan kita boleh tengok kat sini, kalau korang biasa dengan dah biasa godik benda tu kan, aku rasa dekat FPL
korang akan nampak pada futures dan kita boleh tengok futures dan kita boleh tengok FDR. Pada aku lebih suka nak tengok FDR sebab FDR kita boleh dah rancang dah sebenarnya player mana yang kita nak ambil untuk next game. Okey, dalam banyak-banyak Arsenal, Brighton, Everton, Liverpool, Newcastle, Spurs, aku boleh katakan antara player yang boleh diguna pakai antaranya lah ada Arsenal. Okey, cuma pada aku perlawanan bertemu dengan Liverpool ada masalah sikit pada aku untuk tu. Kemudian selain daripada tu, Brighton not nice pada aku, tak berapa nak cantik untuk aku pilih dah bawa masuk ke dalam tim aku. Everton yes, kalau kau tanya aku untuk Everton pun tak terfikir, jadi aku ada Arsenal satu. Untuk Liverpool pada aku wajib kena ada. Antaranya ramai yang kata Salah. Kalau kau tanya aku, Salah kena ada okey dalam tim korang. Double game minggu ni, yes, ini mungkin salah satu pilihan aku untuk aku letakkan sebagai captain ataupun bawa masuk player tersebut. Kemudian kita ada Newcastle tak berapa nak cantik untuk next future akan datang. Dan Spurs antara salah satu juga player team yang pada aku kita kena ambil kira lagi-lagi game yang akan datang ni. Okay, jadi Arsenal, Liverpool, Spurs, antara tiga ni aku boleh katakan Spurs agak sesuai dibawa masuk. Antaranya macam aku cakap, Sun boleh dibawa masuk. Okey, itu yang boleh kata aku. Sebelum ni aku dah cakap Arsenal, Liverpool dengan Spurs yang boleh diambil kira dalam. Okey, untuk play team aku ada Salah dengan Alexander-Arnold. Kemudian untuk Arsenal sendiri aku ada White, aku ada Saka, ada Odegaard antara player-player. Untuk Spurs aku tak ada. Jadi aku kena fikir sama ada aku perlu bawa masuk untuk Spurs lah. Okey, kita akan buat benda ni live besok. So tunggu. Okey. Kemudian prediction minggu ni. Okey, prediction minggu ni kalau tanya aku ambil banyak skop juga. Tak semestinya single game, tak semestinya double game boleh jadi single game. Antaranya adalah 3 player ni yang aku rasa boleh dibawa pakai juga. Arnold, Son dan Kane. Seperti yang kau tahu, Kane dengan Son antara pair yang agak terbaik dalam EPL buat masa ni lah. Okay. Dan aku boleh katakan peluang untuk Spurs menang kedua-dua game ni, aku boleh katakan 50-50 lah pada aku. 50-50. Okay, 50-50. Tapi aku mengharapkan Spurs menang lah untuk dua-dua game. Pertemuan pertama bertemu dengan Man U untuk away. Kemudian untuk Brighton bertemu away juga dengan Brighton. Pada aku dua-dua ni harganya agak tinggi sebenarnya. Okay, jadi korang boleh ambil kira lagi lah benda tu. Mungkin dalam plan-plan korang sebelum ni ada meletakkan dua-dua player yang agak rendah dan dia boleh buat pakai. Tiba-tiba tengok daripada bajet pun agak sesuai untuk korang beli. Yes, boleh bawa masuk bro. Okay, 2 game bertemu dengan Man U, bertemu dengan Brighton. Yang itu yang kita boleh nampak benda ni. Selain tu Arnold pun antara player yang aku boleh sebut. Selain daripada Arnold, aku boleh tekan salah satu player yang boleh kita ambil kira adalah Jota. Dalam minggu ni, 2 minggu ni nampak 2 game ni aku nampak Jota ada bermain. Jadi mungkin tak ada masalah dari segi injured. Okay, untuk perlawanan Liverpool pula, korang boleh tengok pada statistik kat situ ya. Aku dah sediakan. Aku harap dia membantu korang dalam pemilihan player ni. Untuk game Liverpool pula, ada 2 game bertemu dengan Brighton, bertemu Arsenal. First game bertemu Brighton dan kedua adalah Arsenal. Kita boleh tengok kat sini agak menarik sebenarnya bila contoh Liverpool dengan Arsenal dari segi player yang tengah cantik macam Arsenal. Kemudian Liverpool pun tengah terfikir untuk berada dalam kedudukan yang agak orang kata kedudukan agak rapat dengan Man City. Itu yang dia kejar. Jadi aku yakin yang aku boleh katakan Liverpool nak menang kedua-dua game tu. Dan bila contoh menang agak mudah pada diorang untuk kejar Spurs yang berada ke atas sekarang. Okay, aku rasa dah beberapa minggu dah lama kot Spurs, Man City dah duduk kat atas tu. Dan perlawanan bertemu dengan Arsenal, aku boleh katakan Liverpool dalam kedudukan kedua dan Arsenal dalam kedudukan keempat. Dari segi perlawanan aku boleh katakan Arsenal ada lagi 3 game 29, ada lagi lebih kurang 4 game, 3 game lebih kurang macam tu lah. Okay, yang aku boleh rasa minggu ni boleh katakan minggu Liverpool Arsenal dalam minggu pada aku game tumpuan juga untuk EPL kali ni. Okey, seterusnya aku bercerita antara satu
2 player lagi yang aku boleh kategorikan sebagai agak mudah dan senang memberi point pada korang dalam untuk minggu ni, iaitu Rafinha dan Prawns. Okey, antara player dia kedua-dua ni, kalau ikutkan dua tim ni adalah dua-dua player ni dah terlibat dalam game week 28 dan kedua-duanya kalah, dan aku rasa perlu dicatur balik, perlu disemak balik apa yang dia perlu. Antara ni kalau tanya aku Leeds United lah. Okey, yang perlu buat comeback balik setelah Bielsa ni pun dah resign dekat Leeds. Jadi ada pengurusan baru, ada coach baru yang akan take over. Jadi kita nak tengok sejauh mana Leeds boleh bertahan dalam EPL untuk musim ni. Dan mungkin kalau tanya aku, mungkin kita hidup ke the next league ke, kita tak tahulah. Tapi kalau kau tanya aku mengharapkan lebih sebenarnya daripada Rafinha ni. Pertemuan bertemu dengan Norwich pada aku agak mudah sebenarnya, agak mudah. Jadi kita tunggu. Okey, kita tunggu. Cuma beza antara Watford dengan persamaan lah, Watford dengan Rafinha, aku boleh katakan kedua-duanya tak terlibat dengan double game. Ini yang kita ambil kira sebenarnya. Okey, 3 player yang aku boleh nampak kat sini adalah Son dengan Kane, Arnold antara player yang kita boleh bawa masuk. Tapi kedua player yang aku letak sekarang ni adalah player yang mungkin boleh jadi, kalau kau tanya aku, Watford, Rafinha. Okey, Rafinha pula bertemu dengan Norwich, kemudian Watford pula bertemu dengan Watford. Antara pada aku agak mudah sebenarnya. Kalau ikut pada performance Southampton sebelum ni, aku boleh kata setakat nak makan Watford tu tak ada masalah lah. Tapi ingat, benda ni boleh jadi macam-macam. Jadi kita tunggu keputusan. Okay, ini 2 player yang aku rasa aku dah letak 5. Dan last player yang aku rasa perlu aku ambil, kita ambil pot juga adalah Fornals. Antara player yang aku rasa mungkin kalau Bowen tak berapa okey, kemungkinan kalau tanya aku, ini antara player yang boleh diguna pakai untuk minggu ni. Pertemuan bertemu Liverpool 1-0. Okay, bermain dekat Anfield. Jadi keputusan kita dah tahu kat sini. Cuma yang pada Fornals adalah 1 game untuk minggu ni. Jadi kita ambil kira dah kat situ. Kau boleh nampak kat sini adalah 3 player yang betul-betul terlibat dengan double game. Okey, 3 player juga yang tak terlibat dengan double game. Ini antara tim yang aku buat pilihan minggu ni. Jadi mungkin ada pilihan daripada korang berbeza dengan apa yang aku ada sekarang. Boleh tak apa, komen kat bawah. Jadi kita akan tengok sama-sama, ataupun boleh juga komen dekat Facebook yang kita sediakan, iaitu Al-Asir League. Aku rasa 6 player ni dah cukup membantu korang. Aku harap sangatlah dapat dia membantu korang. Jadi aku boleh kata kita tunggu utusan. Okay, jadi guys, terima kasih sekali lagi aku ucap kepada korang dah tengok video ni. Aku harap dia dapat membantu korang, dan kemudian terima kasih juga pada kawan-kawan kita yang dah subscribe dan sentiasa memberi support aku dalam Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum bro. Aku Amy bro.